Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Murid-murid sihat sejahtera? Alhamdulillah. Cikgu pakai spek hitam kenapa cikgu? Hari ini cikgu pakai spek hitam sebab mata cikgu tak tahan. Cikgu tak tahan lampu. Okey, lampu. Lama sangat duduk depan skrin komputer ni menyebabkan mata rasa berpinau. Jadi minta izin pakai spek mata. Kenapa nampak macam zamani ke? Tak apalah. Okey, baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam, menciptakan kita, menciptakan seluruh makhluk. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan hari ini kita dapat sama-sama lagi dalam bicara kalam wahyu. Berbicara tentang kalam wahyu. Tapi bukan kita nak buat kupas tafsir ya. Sebenarnya kita nak bicara kalam wahyu ni, kita akan kali ini untuk tahun 6 kita akan menghafal pula surah At-Tin. Kalau minggu lepas kita dah membaca surah At-Tin, saya mengharapkan dalam tempoh 1 minggu yang panjang ini murid-murid sekalian telah membaca surah At-Tin ini dengan lancar. Sebab syarat untuk menghafal surah At-Tin ialah kena lancar. Orang yang tak lancar, jangan sesekali hafal, kerana dia akan menyebabkan hafalan itu pun menjadi tidak lancar dan berkemungkinan nanti berdosa. Kerana apa? Salah baca. Tak apa, biarlah kita merangkak-rangkak dalam pembacaan itu sehingga kita betul-betul lancar, baru kita pergi kepada hafalan. Hari ini saya nak mengajar tentang kaedah menghafal. Jadi kepada siapa yang dah lancar boleh menghafal surah At-Tin pula. Kalau minggu lepas kita dah membaca, minggu ini kita nak menghafal. Jadi untuk permulaannya, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, maka kita berselawatlah banyak-banyak kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bacalah selawat banyak-banyak. Tak kira lah selawat macam mana pun, selawat tafrijiyah ke, selawat syifa ke, asal ada selawat kat dalam tu, maka dijanjikan kepada kita apabila kita berselawat sekali kepada Nabi, 10 kali kita dapat apa? Selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita untuk berselawat pada hari Jumaat. Kata Imam Al-Jabir, arwah apa tu, almarhum Ali Jabir kata apa? Ali Jabir kata, tinggalkan zikir-zikir yang lain kerana keutamaan pada hari ini adalah selawat. Tak apa, selit. Sebab hari Jumaat, jadi selit sedikit ilmu tentang hari Jumaat. Kelebihannya ada selawat. Kembali kepada apa yang nak kita bicarakan hari ini, apa yang nak kita belajar hari ini, apa yang nak kita kongsikan hari ini ialah menghafal surah At-Tin. Ingat, kepada sesiapa yang nak menghafal surah At-Tin, pastikan dia lancar terlebih dahulu. Okey. Untuk pertama sekali, mari kita sekali lagi membaca surah At-Tin bersama-sama. Saya baca, murid-murid pun baca juga sama dengan saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bacalah. Baca sehingga lancar. Kalau dah lancar tu orang boleh baca dengan laju dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tak ada suara. Sama lah kita. Pagi-pagi ni biasalah kahak semua cukup kan. Tak apa baca. Kerana kalau kita baca tu dapat pahala. Satu huruf 10 ganjaran pahalanya. Kalau ini dalam ni berapa banyak huruf, baca, jangan risau. Kerana yang kita nak bagi dengar ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak memperdengarkan bacaan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah macam mana pun. Okey, boleh ya? Murid-murid cuba baca. Baca sehingga lancar. Okey. Bila dah lancar, cikgu susah cikgu. Kenapa? Oh, patutlah susah. Rupanya murid-murid ini tak ada teks nak dilihatkan kepada mereka. Oh, sekali lagi cuba lihat dalam buku teks ataupun buka Al-Quran. Tapi jangan lupa ambil wuduk ya. Okey, baik. Di belakang saya ini surah At-Tin. Surah At-Tin dia ada 8 ayat yang kita akan hafal. Seperti juga nak menghafal nanti, pastikan apabila kita membaca, lancarkan ayat demi ayat. Ulang ayat demi ayat. Jangan terus nak kalut. Jangan kalut. Jangan sesekali. Membaca Al-Quran ni tak mau kalut. Laisa bil qiran. Jangan dalam keadaan kalut. Nak kalut dari mana? Kan? Kita tak boleh nak kalut. Baca Al-Quran ni mesti dalam keadaan yang tenang. Satu persatu. Okey, murid-murid, bacalah. Kalau nak bagi lancar At-Tin itu, wattini wazzaitun. Terpaksa 100 kali ulang untuk melancarkan, ulanglah 100 kali. Kerana setiap kali pengulangan itu tidak akan sia-sia. Ada pahalanya. Dengan syarat, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak tunjuk kat jiran hang, bukan nak tunjuk dekat pakcik koma, nak tunjuk dekat siapa lagi. Bukan nak tunjuk dekat orang, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Dah baca lancar. Sekarang untuk menghafal. Menghafal kaedahnya begini. Kaedahnya begini. Pertama, seperti saya sebut, lancarkan bacaan. Yang kedua, hafal, syaratnya tak boleh tengok. Itu salah satu sebab sebenarnya kan saya pakai benda ni. Tapi yang ini nampak lagi. Okey. Tutup mata. Bila kita nak menghafal, kita baca. Contohnya kita dah baca surah At-Tin ini, ayat yang pertama kita dah baca 10 kali. Kita dah rasa kita dah lancar. Murid-murid sekalian, untuk pengetahuan kalian, otak kita ni, apabila kita mengulang-ulang benda tu berkali-kali, dia secara automatik dia akan lekat ke otak kita ni. Walau tak banyak, sedikit. Okey. Jadi kita ulang. Kita cuba. Sambil ulang tu, kita cuba tutup mata. Agak-agak kita perlu bergantung kepada tulisan di depan ataupun tidak. Okay, kalau kita dah rasa confident, kita mulakan hafalan. Macam mana? Baca, kemudian tutup mata. Cuba tadi kita tengok wattini wazzaitun. Sekarang kita tutup mata. Mungkin ada yang akan baca macam ni, wattini wazzaitun. Okey, orang yang ada sekeliling jangan tak sabar ya.
Oh, ada orang ini sekeliling ni kadang-kadang tak sabar. Adik kita duduk sebelah. Adik kita dah hafal surah ni. Tiba-tiba abang dia duduk wati 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 ni wal. Oh, dia sama sebelah. Tak payah kacau dia. Jangan kacau dia. Dengar sahaja, kan? Dengar sahaja dulu. Okey. Istimak, dengar, dengar. Jadi mustami' orang yang mendengar. Dengar, okey, ibu bapa pun dengar saja. Anak baca. Watini wazait. Kecuali dia dah baca dengan lancar tapi dia salah. Watina wazaitun. Itu tegur. Ni. Itu tegur. Sebab dia dah lancar, bacaan dia dah lancar tapi dia salah baris. Ataupun dia salah sebut. Itu tegur. Tapi kalau dalam proses dia nak menghafal watini jangan terus pandai-pandai. Ada orang, setengah orang, watini wal as. Dia sambung suka hati dia je. Kan tak boleh. Bila rasa sangkut, buka mata, tengok balik teks Al-Quran, tengok balik kepada resam, baca ulang dan cuba tutup kembali mata. Itulah kaedah. Cikgu banyak, cikgu 8. Tak ada syarat yang menyatakan bahawa kamu bila menghafal mesti habiskan 8 ayat tu dalam satu masa. Tak. Kemampuan kita, keupayaan kita ini berbeza. Saya dengan murid-murid, dengan ibu bapa murid-murid, dengan orang di sekeliling kita ini berbeza. Sebab itu ada orang kerjanya begini. Dia tidak ditakdirkan Allah untuk kerja begini. Kenapa? Allah tahu kalau dia buat kerja ni dia tak mampu. Sebab itu kita dilarang untuk meminta-minta suatu benda yang kita tak mampu nak buat. Sekadar kadang-kadang ada setengah orang dia nak tunjuk dekat cikgu, murid-murid ni nak tunjuk dekat cikgu kan, dia ni bagus, tapi dia tak boleh nak buat pun, dia tak mampu. Kita ukur baju pada badan kita. Kalau cikgu kata boleh tak tolong angkat buku ni, buku tu banyak sangat, dia tahu dia berat, minta maaf cikgu, berat sangat lah cikgu, tak mampu. Tak mampu kamu seorang. Okey, Ahmad tolong Ali angkat buku. Dah jadi 2. Mampu tak? Mampu. Kurangkan bebanan itu, pasti kamu akan mampu. Jangan nak tanggung beban. Macam ni, macam menghafal Al-Quran ni, bebannya besar. Kerana orang yang dah menghafal, kalau dia lupa dengan sengaja, dia boleh dapat dosa. Beban dia besar. Jadi hafallah Al-Quran itu dengan tenang, dengan satu persatu. Baca watini wazaitun. Okey, ulang lagi. Watini wazaitun. Ulang lagi. Watini wazaitun. Waturi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dah lancar. Ulang balik. Wattini wazzaitun. Cuba tutup mata macam saya. Tutup mata. Wattini wazzaitun. Okey. Saya tahu dalam surah At-Tin ini 3 ayat yang pertama kebiasaan sap-sap-sui. Orang kata sap-sap-sui. Ini bahasa mana pun saya tak tahu, kan? Maknanya senang. Kacang goreng cikgu, 3 ayat yang pertama. Kebanyakan kelas bertahun-tahun mereka tidak pernah gagal untuk menghafal 3 ayat, tapi mereka mula gagal apabila masuk ayat yang keempat dan ke atas. Okey.
Jadi caranya kembali kepada tips yang saya bagi tadi, ulang, mahirkan ayat demi ayat. Mahirkan ayat demi ayat. Jangan kalut. Hafallah ayat pertama tu beratus kali pun tak apa. Kerana saya sebut tadi, kemampuan kita berbeza. Ada orang yang boleh hafal satu muka surat sehari. Ada orang yang boleh menghafal satu juzuk Al-Quran dalam tempoh 6 bulan sahaja. Seperti mungkin ibu bapa kenal Ustaz Dr. Zahzan Muhammad yang sekarang ni selalu keluar ceramah dekat TV dan sebagainya kan. Guru kami ini dia menghafal Al-Quran selama 6 bulan. 6 bulan sahaja tuan-tuan menghafal Al-Quran. Bila? Antara tempoh selepas mengambil SPM tu, nak pergi Jordan, 6 bulan tu dia menghafal sambil mengasuh anak buahnya. Nak mengasuh budak kecil lagi, kemudian menjaga budak kecil lagi, kemudian menghafal Al-Quran. Habis dalam masa 6 bulan ini dia menghafal 30 juzuk Al-Quran. 100 berapa? Saya dah bagi tugasan. 100 berapa? Cari nombor tengah. Nombor 1 depan, nombor 4 belakang. Berapa ayat Al-Quran? Berapa surah Al-Quran? Dan berapa ayat Al-Quran? Berapa muka surat yang dihabiskan? Allahu Akbar. 6 bulan tuan-tuan. 6 bulan murid-murid sekalian. Itu kemampuan yang Allah beri pada dia. Jangan kita tengok dia, kita tertekan. Kita tengok orang yang begini, kita jadikan sebagai motivasi untuk diri kita, untuk kita berusaha. Baik, tengok kawan sebelah dah hafal, kita pula stres. Kawan sebelah dah relax, kita stres. Kita tertekan. Jangan tertekan. Ingat, Allah tidak memandang seseorang itu melainkan pada takwanya. Allah pandang pada takwanya, pada imannya. Maksudnya kalau kita yakin benar-benar dengan satu ayat kita ini, kita yakin kita nak menjaga ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cari redanya, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar dia kekal dan menjadi amal kepada diri kita. Insya-Allah kita akan menghafal surah ini walaupun kita lambat, tapi dia kekal sehingga akhir hidup kita, sehingga dia menjaga kita di saat dalam kubur dan kita dibangkitkan di akhirat kelak nanti, kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi boleh ke tak hafal? Boleh ke tak? Okey, ulang, baca, kemudian tutup mata, cuba baca tanpa melihat. Tak boleh? Ulang. Okey, sambil ulang-ulang, contoh macam sekarang. Sekarang saya buka mata. Okey, kita baca. Okey, kita ambil ayat yang panjang. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, saya ulang lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sambil saya ulang, cuba tengok mata saya. Tengok mata saya. Okey, apa yang saya buat? Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Memanglah saya dah hafal. Alhamdulillah, benda ni saya dah hafal. Jadi cikgu hafal boleh? Cikgu buat je tutup mata. Tak, itulah caranya. Caranya ialah murid-murid bila dah banyak kali ulang, banyak kali ulang, kemudian murid-murid cuba tutup sikit mata, sambil baca tutup. Kalau kita rasa tutup, dah macam dah boleh ingat, cuba tutup mata terus dan ulang balik bacaan tersebut. InsyaAllah. Cikgu susah. Baik, kalau susah,
saya nak tunjukkan satu lagi cara bagaimana untuk kita membaca, menghafal surah ini dengan baik. Okey, baik. Kenapa dia tak mau keluar? Okay, sorry. Okey, right. Anda hanya perlukan telefon, bukan untuk main PUBG, bukan untuk main Euro Truck Simulation, bukan juga untuk bermain Snake, tapi telefon ini gunakan dia macam-macam telefon lah. Okay, yang saya nak tunjuk, telefon saya tak mampu buka ni. Bukan tuan-tuan ataupun murid-murid sekalian sahaja yang ada masalah telefon ni kadang-kadang slow ya. Tapi saya juga mengalami masalah yang sama. Jadi masalah kita kongsi. Kadang-kadang rakaman ni pun kita terpaksa buat 2-3 kali. Tengah-tengah buat tiba-tiba kantoi. Kantoi cikgu, pakailah bahasa elok sikit cikgu. Maksudnya gagal. Ada tergendala dan sebagainya. Jadi terpaksa ulang. Dah cakap, contohnya saya dah bercakap dekat 15 minit, tiba-tiba ada benda yang terpaksa dibuang. Terlalu internet tak cun sangat ke apa ke, menyebabkan kita terpaksa ulang balik. Okey. Itu cabaran-cabaran dia. Jadi anggap ini semua adalah cabaran dalam norma baru. Baik. Untuk menghafal kaedah yang seterusnya ialah murid-murid pergi kepada aplikasi Google Apps, Google Play Store ataupun Play Store dengan App Store kan? Macam tu. Kalau iPhone App Store, kalau Android Play Store. Okey, download perisian ni. Ni yang ada nampak sebelah WhatsApp tu kan? Sebelah WhatsApp tu, kat sini. Sebelah WhatsApp tu ada lambang Rehal dengan Al-Quran tu yang ditulis Al-Muqri. Okey. Download Al-Muqri. Okey. Macam mana nak cari cikgu? Telefon saya tak boleh tulis Arab. Tak apa, tulis M-U-Q-R-I. Dia akan keluar Muqri ni. Lambang macam tu. Okey. Okey. Bila download ni, download buka. Okey. Bila buka, dia lambat sikit tuan-tuan Okey, download buka. Kenapa dia tak mau bergerak ni? Okey, dia buka. Okey. Bila dah buka, atas tu murid-murid boleh pilih qari. Murid-murid nak dengar bacaan siapa. Nama saya tak ada dekat situ, tapi nama orang lain ada dekat situ. Okey, download, pilih qari, kemudian pilih surah. Ini pilih surah. Pilihlah surah apa? Sekarang kita nak menghafal surah At-Tin. Jadi surah At-Tin ini kita pilih surah Okey, kita pilih surah yang keberapa? Surah yang ke-95. Pilih surah At-Tin, kemudian sebelah dia tu kita tengok surah At-Tin ni ada berapa ayat? Okey. Dia ada 6 ayat. Apa pula? Dia ada 8. Surah At-Tin dia ada ni dia dah pening. Saya tak pilih lagi. Okey, dia ada 8 ayat. Okey. 8 ayat. Okey, boleh pilih 8 ayat. Ataupun nak pilih satu-satu ayat. Okey, nak dengar terus 8, nak menghafal terus 8 ataupun satu-satu. Saya cadangkan satu tu, yang bawah tu pun tu pilih juga satu. Okey, kemudian kita tengok bawah tu, dia ada tulis gambar berpusing tu dengan all. Itu berapa kali nak ulang? Okay, contoh saya pilih dekat sini 3 kali ulang. Okey, 3 kali ulang. Okey, ayat apa yang saya nak dengar ulang sampai 3 kali tu? Okey, satu ayat ke berapa ayat? Saya kata satu ayat. Ayat pertama. Kemudian dekat sebelah kanan sekali tu adalah untuk saya pilih berapa lama dia nak bagi masa kat kita untuk ikut. Contohnya dia baca situ, fama yukadzibuka ba'du biddin.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ulang balik. Kita pun ikut lah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Okay. Kaedah ini, ada orang yang dia tengok saja, dia baca sendiri, kemudian dia boleh hafal. Tapi ada orang yang memerlukan bantuan pendengaran, membaca dengar. Satu lagi, kenapa saya suruh hafal? Berdasarkan kepada panduan qari-qari muktabar ini, ialah kerana mereka ini bacaannya, lahjahnya, sebutannya itu sebutan Arabi, lahjah Arab. Kita disuruh baca Quran ni macam Arab. Jadi ikut bacaan mereka. Cikgu tak boleh, cikgu. Memang kita ni orang Melayu, orang Nusantara ni, kita ni memanglah nak ikut sebiji betul tak boleh lah. Sebab apa? Kita makan belacan, kita makan budu, kita makan cencaluk. Jadi nak lari tu payah sikit. Hatta imam yang di Mekah itu, ada seorang imam Indonesia. Memang dia imam Mekah. Dia iktiraf sebagai salah seorang imam di Mekah. Bila dia baca, kita boleh kenal lagi. Oh, ini orang tempat-tempat kita ni, suara ada bunyi-bunyi dia tu macam tempat-tempat kita. Suaranya, tone suaranya tu, oh ini belah kita ni. Kalau tone suara Arab kan dia macam lain sikit lah, lain. Kan. Baik. Jadi rasa-rasanya boleh kot manfaatkan mushaf Al-Quran, manfaatkan buku teks, manfaatkan masa yang ada, manfaatkan aplikasi. Okey. Bila cikgu nak? Tak, sabar. Cikgu sekadar menggalakkan kamu menghafal. Saya faham dalam tempoh yang sukar begini, saya nak pantau berdepan mungkin susah. Tapi apa yang murid-murid boleh buat, kalau dah hafal, hantar kepada saya untuk saya dengar bacaan itu, semak bacaan itu, kemudian saya betulkan jika ada. Kalau tak ada, saya doakan. Terus doakan. Kalau tak boleh pun saya doakan. Kalau boleh pun saya doakan. Supaya murid-murid terus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ingat, orang yang merangkak-rangkak dalam membaca Al-Quran ini pahalanya sangat besar. Okey. Baik. Al-Quran diturunkan sebagai panduan, sebagai syafaat kepada kita. Manfaatkan dia. Okey, murid-murid hafal. Okey, hafal satu persatu. One by one. So dalam tempoh 7 hari sehingga Jumaat minggu depan, kita cuba hafal seberapa banyak yang kita boleh dapat. Okey, ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Buat lebih baik, lambat lebih baik daripada tak buat. Kerana tak buat, semua benda akan jadi sia-sia. Okey, terima kasih kerana menghabiskan video ini, pembelajaran ini. Tips-tips yang ada, celoteh-celoteh yang ada, tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang yang betul-betul nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Last, kita tutup dengan bacaan bersama. Kalau siapa yang dah hafal, boleh terus ikut saya. Terus ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ulang. Kita ambil berkat 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keredaannya kepada kita, mengangkat kita sebagai salah seorang daripada generasi-generasi Al-Quran, Jilul Quran yang akan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Wallahu alam. Sehingga berjumpa lagi bersama dengan saya, Cikgu Izri, dalam kelas Cikgu Izri dalam bicara kalam wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.